Buat julung-julung kalinya, siri drama Melayu terbaharu Operandi Gerhana atau Phantom Squad menjadi rancangan terbitan Mediacorp pertama ditayangkan serentak di kedua-dua MeWatch dan Netflix. Siri drama TV itu antara penerbitan Melayu terbesar Suria Mediacorp membariskan artis daripada 4 negara. Roslinda Rahmat sempat ke balik tabir set penggambaran seluas 10 hektar di Batam, Indonesia. Singapura di tahun 1950-an. Kumpulan-kumpulan kongsi gelap berleluasa. Anggota-anggota Samsing berkeliaran dan terlibat dalam pelbagai jenayah seperti perjudian, pelacuran, penjualan dadah. Tidak gentar dengan pihak berkuasa. Era itu menjadi latar belakang siri jenayah terbaru Operandi Gerhana atau Phantom Squad terbitan Mediacorp. Karya Mike Wiluan dari Infinite Studios ini mengisahkan Omar dan Yusof, dua konstabel polis yang ditugaskan untuk menyiasat kes penculikan salah seorang pegawai kanan mereka di Singapura pada tahun 1955. Mereka pertaruhkan keselamatan diri dengan menyamar untuk menyusup ke kumpulan Samsing untuk menyelesaikan kes. Ia mengambil inspirasi daripada peristiwa-peristiwa sebenar pada waktu itu. Saya tertarik dengan cerita Singapura di tahun 55, ada flooding, ada riots, ya, ada crime, dengan ada banyak riots, dengan ada banyak masalah-masalah ya di Singapura. So, yang penting akurasi of the era. So kita also we did a lot of research ya untuk props, kostum, pakaian polisi, senjatanya pun dengan kata-katanya. Siri 6 episod ini dibintangi pelakon mapan dari 4 negara, Singapura, Malaysia, Indonesia dan Australia. Fir Rahman, Kamal Adli, Jamie Aditya, Kamal Su, Cassandra Spikerman dan Michael Ward. Omar ni seorang yang mempunyai banyak dilema dalam diri dia. Satunya sebab dia bekas askar gerila dalam Perang Dunia Kedua. Jadi dia ada penyakit PTSD yang dia harus lawan, dan benda-benda ini keeps coming back bila dia jadi undercover police officer untuk menyelesaikan satu kes di mana banyak pembunuhan berlaku. Paling mencabar cara dia bergerak, bercakap dengan orang, macam mana dia menjadi ketua untuk satu geng yang semuanya wanita. So dengan geng ini dia perlu macam mana, dengan polis dia perlu macam mana. So saya perlu fahamkan macam mana Lily boleh jadi macam ni, sebab memang dalam in the 1950s ada satu geng yang semuanya wanita. Lily juga ada banyak keperitan dalam hidup, dan macam mana dia deal with keperitan, dia guna cara-cara yang merosakkan diri sendiri. Sebagai Aksan ini peran yang yang terjauh dari peran-perannya sebelumnya, pembunuh dingin. Jadi kita mesti balik belajar lebih dalam tentang sejarah. Ternyata dia tuh bekas gerilyawan komunis dulu ya. Dan mereka kan melawan kolonialisme. Drama ini padat dengan aksi nekat dan babak-babak yang mendebarkan. Dalam satu babak tu saya terpaksa bertumbuk dengan Rifa'ah, salah satu stuntman, dan memang laju pantas dan saya betul-betul tertumbuk kepala dia. Dahi dia benjol. Saya pula bengkak jari yang hujung ni sampai makan 2 bulan untuk nak baik. Keistimewaan koreografi Operandi Gerhana ini ada gerakan kemelayuan dan juga campuran antara Cina dan Melayu, sebab cerita ini banyak merumuskan tentang pergalakan antara budaya dan bangsa. Para penonton harus menonton Operandi Gerhana ini sebab ia melibatkan banyak tembakan, letupan yang boleh dikatakan tidak pernah terlihat di siaran Suria lah.
Operandi gerhana boleh ditonton para pelanggan berbayar MiWatch dan Netflix secara serentak mulai lusa, hasil kolaborasi Mediacorp dengan perkhidmatan penstriman antarabangsa Netflix. Para penonton MiWatch di Singapura boleh menonton secara percuma. Ia akan disiarkan di saluran Suria pada Isnin hingga Khamis 10.30 malam mulai 2 Oktober. Dalam dunia hiburan antarabangsa, kumpulan Blackpink yang baru saja menamatkan lebih 60 konsert jelajah dunia dilapor mungkin berpecah tidak lama lagi. Ini setelah hanya satu saja daripada 4 anggota kumpulan wanita nombor 1 dunia itu sudah memperbaharui kontrak dengan syarikat pengurusan mereka iaitu YG Entertainment. Artis pertama dari Asia untuk diundang membuat persembahan di Pesta Coachella di Amerika Syarikat dan kumpulan wanita pertama yang meraih tempat pertama dalam senarai Billboard 200 selain memecah 3 rekod dunia Guinness dengan jumlah tontonan tertinggi bagi sebuah saluran muzik di YouTube. Inilah antara pencapaian luar biasa kumpulan Blackpink yang baru saja menamatkan konsert jelajah mereka Born Pink World Tour minggu lalu. Bagaimanapun, media tempatan Korea Selatan melaporkan hanya Rose yang sudah menyambung kontrak, sedang Jisoo, Lisa dan Jennie dikatakan mungkin bergerak secara solo. Lisa misalnya dilapor mendapat tawaran $37 juta Amerika dari sebuah agensi Amerika selain mendapat tawaran membuat 6 album. Jisoo pula dikatakan mahu menumpu kepada lakonan. Dalam satu laporan Reuters, YG Entertainment bagaimanapun menyatakan agensi itu masih lagi berunding dengan para anggota Blackpink dan belum ada yang muktamad. Desas-desus bahawa Blackpink akan berpecah menyebabkan saham YG Entertainment yang tersenarai di Bursa Korea Selatan menjunam lebih 16% minggu ini sekaligus mencecah paras terendahnya dalam hampir 5 bulan. Awal bulan lalu apabila muncul berita bahawa salah seorang anggota kumpulan itu tidak ingin melanjutkan kontraknya, saham jatuh sekitar 9%. Lantai T Pinky, drama pentas karya sastrawan negara Malaysia A. Samad Said bakal menemui penonton sekali lagi bulan depan setelah 17 tahun menyepi. Kembali dalam bentuk musikal buat kali ke-6, Lantai T Pinky menceritakan kisah hidup lara penari joget wanita di Singapura pada zaman 1950-an selepas Perang Dunia Kedua. Dalam pementasan baharu ini, penyanyi dan pelakon baharu Zera Haris akan memegang watak utama T Pinky iaitu Tengku Seindah Kuno iaitu antara wanita paling cantik dan terkenal di bunga joget moden. Pementasan itu akan kekal menggunakan khidmat penerbit, pengarah dan komposer yang sama iaitu Siti Rohaya Atan, Dr. Rosmina Muhammad Tahir dan Allahyarham Suhaimi Muhammad Zain atau Pak Ngah. Karya A. Samad Said ini sebenarnya pernah dipentaskan buat pertama kalinya di Singapura 27 tahun lalu oleh Teater Kami. Ia kali terakhir dipentaskan pada 2006. Kali ini ia akan turut dijayakan oleh Nabila Huda, Ahmad Tamimi Serega dan Jalaluddin Hassan. Pemilik CTRA Production, Siti Rohaya berkata, pementasan kali ini dibuat sebagai menyahut seruan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam usaha memperkenalkan generasi muda kepada karya sastrawan negara. Pak Samad turut melahirkan rasa gembira kerana karya yang ditulis pada 1996 itu kini boleh dihayati oleh generasi baru. Musikal yang pernah mencetuskan fenomena ini bakal berlangsung di Kuala Lumpur dari 6 hingga 8 Oktober. Pelbagai cara sanggup dilakukan peminat demi bertemu idola mereka. Dalam Kicau malam ini, kami tampilkan 2 individu bertuah yang berjaya cipta kenangan indah bersama bintang pujaan mereka. Ini bukan sebarang sikat tetapi pernah digunakan vokalis legenda Freddie Mercury untuk merapikan misainya. Dengan pengaruhnya yang tidak luntur, seorang peminat sanggup membelanjakan ratusan ribu dolar untuk memiliki khazanah peninggalan penyanyi ini. Harga yang dibayarnya $257,000. Selain sikat, 30,000 barangan peribadi pelantun lagu Bohemian Rhapsody itu dilelong dengan $69 juta sudah diraih. Piano miliknya yang dijual pada harga $2.9 juta merupakan barang termahal yang dilelong. Lain pula halnya dengan peminat bintang bola sepak Cristiano Ronaldo. Pelukis kurang upaya ini berpeluang untuk menghadiahkan 2 lukisan potret Ronaldo kepada pemain kegemarannya.
Lebih menarik lagi, potret ini dilukisnya sendiri. Impiannya menjadi kenyataan apabila Fatimah terima undangan bertemu empat mata dengan Ronaldo di ibu pejabat Kelab Bola Sepak Al Nassr di Tehran, Iran. Thank you.